Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Okey, bertemu kembali kita dalam sesi kelas seterusnya pada hari ini, iaitu saya Cikgu Muhammad Ridwan bin Mat Isa akan bersama-sama dengan anda untuk topik pada kali ini iaitu pola dan jujukan. Dan kita akan fokus pada hari ini iaitu topik jujukan. Kamu boleh rujuk dalam buku teks digital yang kamu download tu dan kita sama-sama masuk pada topik kita pada hari ini. Okey, pertama sekali kita akan tengok jujukan. Okey, jujukan ini merupakan apa? Okey, seperti kita tengok standard pembelajaran kita. Menerangkan maksud jujukan. Jujukan ni apa dia? Okey, kita tengok definisi yang diberikan dalam buku teks, iaitu jujukan ialah suatu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Okey, jadi kita belajar sebelum ni iaitu pola. Jadi dia ada susunan-susunan dia. Ada tertib dia. Menaik, menurun dan sebagainya. Okey, jadi hari ni kita nak tengok pula jujukan tu dikatakan macam mana dikatakan pola tu. Okey, jadi kalau dalam bahasa mudahnya jujukan ni adalah pola lah. Secara basic, secara asasnya itu jujukan ialah pola, set nombor ataupun objek yang disusun mengikut pola. Okey, kita tengok dalam contoh yang kita tengok dalam kutip tu, itu pola ialah suatu jujukan. Iaitu contoh nombor 6, tentukan sama ada urutan nombor berikut suatu jujukan atau bukan. Okey, kita tengok yang A dan B nah. Okey, yang A dahulu kita tengok. Okey, untuk yang A tu negatif 10, negatif 6, negatif 2, negatif 2 dan 6. Okey, ini merupakan satu susunan nombor menaik ke menurun. Okey, sudah tentulah dia susunan bentuk menaik. Okey, daripada kecil kepada yang besar. Okey, kita tengok kenapa dinamakan jujukan, kenapa dia bukan jujukan. Okey, untuk yang pertama ni penyelesaian dia kita tengok. Pergerakan antara negatif 10 ke negatif 6 dia akan menambah 4. Di mana hutang 10 bayar 4, ada lagi hutang 6. Hutang 6 bayar 4, tinggal lagi 2. Ada 2, hutang 2 bayar 4. Kita ada baki lebihan lagi 2 di tangan kita. Dan 2 ni pula ditambah lagi dengan RM4. Kita akan dapat jumlah kita sekarang RM6. Ini dalam bentuk duit lah. Tapi kalau dalam bentuk teknikal yang biasa ni, kita tengok macam tu je lah. Dia punya pergerakannya adalah bersifat nombor negatif dan positif. Di mana kalau kita tekan kalkulator sekalipun negatif 10 tambah dengan 4, positif 4, automatik kita akan dapat negatif 6. Okey, itu dari segi pergerakannya kita tengok di sini iaitu 4, 4, 4, 4. Jadi secara tak langsung dia merupakan adalah urutan nombor ni ialah jujukan. Okey, jadi itu pergerakan yang ada dalam susunan nombor ini. Okey, murid-murid, kita tengok pola suatu jujukan yang bagi contoh 6 lagi iaitu B. Okey, kita ada 4, 5, 7, negatif 7, 10 dan negatif 14. Okey, pola tersebut ni kita tengok betulkah dia merupakan suatu pola ataupun jujukan. Okey, kita tengok yang pertama. 4 nak pergi kepada 5 ni dia menambah 1. Dan juga daripada 5 nak pergi kepada negatif 7. Maka dia kena tolak lagi 12 ataupun negatif 12. Dan negatif 7, okey, dia akan pergi kepada 10 ni dia kena tambah lagi 17. Dan seterusnya 10 nak pergi kepada negatif 14 pula dia kena negatif 24. Dari sini kita nampak cara corak dari sini, pola di sini tidak ada. Maka tidak ada, daripada jawapan tu kita tulis pola dia tiada. Maka urutan nombor ini ialah bukan jujukan. Okey, baiklah murid-murid. Okey, kita tengok. Jom cuba 1.2. Okey, tentukan sama ada urutan nombor berikut ialah suatu jujukan ataupun bukan. Okey, kita tengok yang pertama, A. A merupakan satu urutan nombor yang bermula daripada huruf yang kecil kepada huruf yang lebih besar, iaitu kedudukannya menaik. Okey, kita tengok daripada 3 pergerakan ke 18. Okey, 3 ke 18 ni pergerakan dia kalau kita tengok dia akan bergerak sebanyak 15 tambah 15. Okey, 18 pun nak pergi kepada 33 pun kita akan tambah 15 juga. Okey. Seterusnya 33 ke 48 pun kita tambah juga 15.
Okey, automatik sini adalah jawapannya adalah jujukan. Okey. Untuk yang kedua, 100, 16, 116, 132, 158. Okey, di sini kita dah nampak. Dalam susunan ni pun kita dah nampak itu daripada kecil kepada besar. Maka susunan di sini adalah sama ada tambah ataupun kita darab. Tapi automatik sini kita tengok perbezaannya adalah 16, 32. Maka automatik kita tahu ialah 100 akan tambah lagi berapa? 100 kita akan tambah lagi tambah 16. Okey, kita akan dapat 116. Tambah lagi 16, kita akan dapat 132 dan juga tambah lagi 16, kita akan dapat 148. Maka ini ialah jujukan. Okey, seterusnya. Untuk yang C kita tengok. Okey, 1.0, negatif 1.7, negatif 2.4, 3.1. Di sini kita dah nampak. Pola dia pun dah nampak macam tak sekata. Di sini kita boleh nilai dah. Ini adalah mungkin adalah bukan jujukan. Kita tengok daripada 1.0 nak pergi kepada nak pergi kepada negatif 1.7 ni, maka dia kena tolak 2.7. Okey, kalau kita ambil nilai 2.7 ni pula ke sini, dia tidak akan dapat nilai negatif 2.4. Maka di sini kita boleh nilai lah pergerakan dia yang kedua pun dah tak betul, dah tak sama, maka pola dah tak sama, maka automatik di sini kita nilaikan sebagai bukan jujukan. Okey, untuk yang terakhir D, sama juga kita tengok. Nampak macam susunan dia menaik, tapi sebenarnya di sini adalah nombor positif dua-dua di sini. Okey, di sini kita tengok negatif 15 nak pergi kepada 30 ni pula. Okey, dia nak kena pergi mana? 15 nak pergi 30, maka kita kena tambah. Tambah berapa? Tambah 45, baru kita akan dapat 30. Okey, dan seterusnya nak pergi kepada 60, kalau kita tambah 45, maka dia tak akan dapat 60. 30 tambah 45, dia akan jadi berapa? 75. Maka dia tak akan dapat 60. Jadi automatik kita tahu dah pergerakan polanya di sini tidak ada. Maka dia dinamakan bukan jujukan. Okey, jadi selesai untuk topik kita pada hari ini, iaitu jujukan. Jadi saya buat kesimpulan di sini bahawa jujukan ini merupakan satu pola. Okey, jadi set nombor yang merupakan satu pola di mana ada urutan nombor bermula daripada kecil ke besar ataupun besar kepada kecil. Jadi saya harap murid-murid faham tentang jujukan ini dan boleh teruskan untuk mencuba beberapa latihan yang ada dalam teks tersebut. Boleh cuba soalan nombor 2, nombor 3 dan seterusnya. Okey, jadi saya berharap kepada semua murid-murid untuk kelas akan datang, iaitu pada minggu hadapan. Okey, saya berharap pelajar-pelajar ataupun murid-murid sediakan buku nota siap-siap. Okey, jadi boleh catat terus apa yang latihan kita dah pernah buat dan tulis balik latihan tersebut ke dalam buku nota anda. Okey, dan buku nota tersebut pula saya akan kutip. Akan kutip waktu bila? Waktu kita edarkan nanti on track yang fasa pertama. Jadi bersiap sedialah. Jangan nanti pada hari tersebut macam-macam PM tak sempat dan sebagainya. Okey, jadi masa yang ada ni buat sikit-sikit. Yang mana sempat tu buat. InsyaAllah kita sama-sama belajar dan kita sama-sama perolehi ilmu yang kita pelajari ini dengan baik. Okey, jadi di akhir kata pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana mendengar ataupun menonton video ini, dan juga pastikan jangan lupa lah buat latihan yang ada dalam buku teks dan juga tekan link soalan yang saya bagi tu untuk menentukan kehadiran dan juga kamu punya PBD kamu. Okey, jadi sekian saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.